Audio Jungle. Ramai yang ikut membina. Saya berpeluang sampai banyak tempat. Sekali saya pergi ke Padang Terap. Di mana Padang Terap? Daerah, salah satu daerah mundur di Kedah. Siapa ketua cabangnya? Ketua cabangnya nama Pak Min. Pak Min kerja apa? Pak Min kerja pemandu bas. Sebelum itu Pak Min ketua UMNO Cawangan. Bila saya hadir di situ, dijemput pertandingan memancing ikan di kolam ikan depan rumah dia. Orang kampung ambil bahagian, saya turun berasa ikan. Waktu itu saya belum lunas. Saya tanya Pak Min, macam mana boleh masuk keadilan? Dia kata, Datuk, saya dulu ketua UMNO Cawangan. Satu hari saya pergi ke pejabat Datuk Si Anwar, dia Menteri Kewangan, dia Timbalan Perdana Menteri. Saya tak ada temu janji. Saya pergi sebab surau kampung saya ni, kami nak naikkan taraf sebagai masjid. Kerajaan Kedah tak cukup peruntukan. Saya nak minta peruntukan daripada Menteri Kewangan, Datuk Si Anwar. Temu janji pun tak, saya pergi gitu je. Saya naik bas daripada Alostar sampai KL, kemudian saya pergi pejabat dia. Dapat jumpa tak? Saya tanya. Dapat? Tak ada temu janji? Ya, dapat. Peruntukan dapat. Surau dah naik taraf sudah. Tak lama lepas itu dia kena pecat. Sebab itu saya tahu dia seorang pemimpin yang betul-betul bela rakyat. Saya tinggalkan UMNO, saya terus buat bagi keadilan di Padang Terap, dan hari ini Padang Terap antara kawasan yang subur dengan pengaruh keadilan. Itu kisah di Padang Terap. Baru ini saya berkempen di Sarawak. Saya pergi rumah panjang Long Bawang. Tak jauh. Naik kapal terbang KL ke Miri. Dari Miri nak sampai Long Bawang lebih kurang 5 jam sehari. Tak jauh. Naik kenderaan cepat. Di Long Bawang, kami disambut dengan sambutan yang sangat bagus daripada penduduk rumah panjang. Bendera, banyak sambutan. Ya. Saya tanya dengan ketua ranting, macam mana kenal bagi keadilan? Dia kata anak saya belajar di Universiti UNITEM, Universiti Teknologi Melaka, ya, ambil khusus kejuruteraan. Anak saya lah yang dengar cerita keadilan. Anak saya balik dan perkenalkan, saya jadi minat. Dia masuk keadilan bukan kerana penerangan oleh Saifuddin, oleh Fahmi. Tak ada. Anak dia yang belajar di Melaka balik cerita, dan ayah dia jadi ketua ranting. Nampak bagaimana parti itu berkembang nun sampai Long Bawang. Kat mana Long Bawang? Dalam Parlimen Baram. Tahu kat mana Baram? Sarawak lah, memang Sarawak. Kita Sarawak ni. Tapi nak cerita bagaimana turun dia tu. Baru ni saya turun ceramah bantu di Tenggaro dan Johor Lama, pergi kawasan rumah Felda. Felda Aping Timur, Aping Barat, Lohing Timur, Lohing Barat, Felda Ekawan 1, Ekawan 2, Ekawan 3, membantu calon-calon kita. Bila kita tanya macam mana boleh terima keadilan, dulu Felda jangan harap kita boleh masuk kawasan Felda. Jangan harap. Tapi hari ini kita boleh sampaikan mesej kita. Benar, kalau dah terima mesej sampai, kenapa kalah? Kemenangan tak datang berboleh dan sekelip mata. Ianya mesti satu perjuangan yang berterusan. Proses yang susah. Ini, jadi membangunkan parti ini, ramai yang terlibat. Sebab itu, bila parti dah berkembang macam ini, saudara, tanggungjawab kita jaga bagaimana. Parti ini, dia ada proses membuat keputusan. Bila kita lantik Saudara Anwar sebagai presiden, baik buruk, dia ketua kita. Arahan dia, arahan yang perlu kita ikut. Larangan dia, larangan yang perlu kita elak. Ya. Jadi kita dah lantik dia sebagai ketua. Sebelum itu ketua kita kawan.
Datuk Seri Anwar dibantu oleh Majlis Pimpinan Pusat. Kita ada sayap wanita pusat, kita ada sayap angkatan muda. Kemudian turun ke negeri dan cabang. Tapi badan pembuat keputusan paling tinggi dalam parti, Kongres tahunan. Kongres tak boleh buat setiap bulan. MPP wajib bersidang setiap bulan. Kalau MPP setiap bulan, tapi perkembangan politik ini banyak betul berlaku. Perlu keputusan segera. Biro Politik bersidang setiap minggu. Kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Pernah berlaku Biro Politik setiap hari. Kita buat. Itu prosesnya. Saya belum pernah jumpa seorang pemimpin seumpama saudara Anwar yang keputusannya mesti melalui mesyuarat. Dia tak pernah buat keputusan sendiri. Sentiasa adakan mesyuarat. Maksudnya apa? Saya nak pesan dengan adik saya sudah fahami dan rakan-rakan pimpinan di sini, mesyuarat adalah platform penting waktu kita urus parti di peringkat cabang kita. Mesyuarat dalam membuat keputusan. Sebab disiplin itu, disiplin yang ditunjuk oleh Presiden kita. Tak ada satu keputusan pun yang dia buat sendirian, melainkan dia bentang di dalam Biro Politik, dalam mesyuarat. Dalam Kongres dia bentang. Kalau saudara yang menghadiri Kongres ingat, bila kita ada kekosongan jawatan kerana episod Sheraton, saya mewakili MPP membentangkan bahawa Kongres ini bersetuju dengan satu usul yang dikemukakan, bahawa kekosongan jawatan yang berlaku tidak akan diisi melainkan melalui pemilihan parti. Semua peserta Kongres terima. Keputusan parti dibuat dalam Kongres. Ya. Bermaksud kalau nak isi masa pemilihan, sebelum pemilihan berlaku, kekosongan itu wujud. Tetapi parti terus berjalan. Parti terus berjalan. Parti tak ada timbalan. Parti tak ada naib. Tak cukup. Kalau ikut perlembagaan parti, waktu kita memilih seorang timbalan dan 4 naib. Kemudian MPP boleh melantik lagi 2 naib. 2 ke 3 orang. 3 naib. 7. Hari ini naib kita Dr. Michael Teo, ahli Parlimen Negeri. Chang Likam, ahli naib kita yang dilantik. Ten Chua, naib yang menang dan masih kekal sekarang. 3 saja yang hadir dalam mesyuarat kita sekarang. Kita beritahu Datuk Seri Anwar, kamu Presiden, tolong lonjakkan parti. Era gemilang, era cemerlang. Kita serah pada dia. Kemudian dia tengok kiri kanan, bokongan dia. Tapi kita nak dia lonjakkan parti. Ini isu dia. Sebab itu, bila orang kata bahawa ini kan pilihan raya, tahun pilihan raya, kenapa buat pemilihan? Kita kata bahawa tak adil, longgok tanggungjawab besar kepada Presiden, kemudian lewatkan pemilihan parti sampai pilihan raya. Ketika lompong dalam kepimpinan itu ditinggalkan kosong, Datuk Seri Anwar berhempah bulas tak cukup membantu. Sebab itu kita segerakan supaya jawatan itu diisi, supaya dapat membantu Presiden untuk menggerakkan parti, mempersiapkan parti menghadapi pilihan raya kelima. Itu maksudnya. Jangan tangguh lagi. Jangan tangguh-tangguh. Jalan terus. Ya. Yang kedua, mandat demokrasi rakyat kepada pimpinan 3 tahun. Di Sabang, sudah pahami, Izhar, rakan-rakan ni semua, mandatnya 3 tahun. Kalau mandat anggota kepada mereka 3 tahun, maka mandat itu mesti dihormati. Cukup 3 tahun, buat. Mandat 3 tahun dah tamat bulan 11 tahun lepas. Kemudian kita guna kuasa
18 bulan, lesen kita ni ada sampai bulan Mei tahun depan. Tetapi kita kata lompong kepimpinan mesti diisi. Walaupun lesen kita sampai Mei tahun depan, kita patut buat pada bulan Mei tahun ini untuk menyempurnakan senarai kepimpinan kita. Siapa buat keputusan? Biro Politik dan MPP. Keputusan buat pemilihan ini, keputusan siapa? Keputusan MPP. Okay. Keputusan yang dibincang sampai rumah, sehingga proses nak memutamatkan Encik Anwar kata, kalau perlu undi, kita undi. Saya dah siap kita undi lah, nak bagi kepada semua MPP. Sebab masa bagi pandangan, ada yang sokong, ada yang tidak, macam-macam bagi pandangan. Bila Presiden nak buat keputusan, dia Presiden, pandangan semua dah bagi, mestilah dia buat satu keputusan. Bagaimana nak buat keputusan? Undi sulit ke, undi angkat tangan ke, undi sebulat suara ke? Presiden tanya, macam mana nak buat keputusan? Kalau perlu undi, kita undi. Saya kemudian siap kita undi. Saya pun siapkan kita undi. Kemudian gambar-gambar kata, Presiden, kita dah bagi pandangan, akhirnya kebijaksanaan Presiden dah buat keputusan. Sebelum buat keputusan, perbincangan dalam MPP. Setelah buat keputusan, semua MPP wajib patuh, walaupun dalam mesyuarat dia tak setuju. Sebab bila keputusan dah buat, wajib patuh. Ini adab dan disiplin organisasi yang paling penting. Begitu juga di cabang. Kalau bincang satu masalah, ketua cabang buka, bagi pandangan. Boleh setuju, boleh tidak. Bila keputusan dibuat, wajib patuh. Tak boleh cakap dulu. Begitulah MPP adab kita buat organisasi. Sehingga parti jadi macam ni tu kerana adab dan disiplin organisasi. Baik itu saudara, saya rasa gembira untuk melihat bagaimana cabang Lembah Pantai menjalankan MPTC pada kali ini dengan tertib, dengan sopan, dan saya boleh melihat bagaimana perjalanan dan juga mengikut SOP. Dan setakat daripada pagi tadi sampai jam 2, waktu saya beredar ke sini tadi, cuma beberapa cabang sahajalah yang mengadu. Antaranya, Datuk, cabang kami ni kami dapat notis. Dah dapat notis, baguslah. Notis kata buat di balai sini, buat di tempat A. Kami pergi tempat A, rupanya mesyuarat buat di tempat C. Itu tak boleh saya kata. Nanti siapa dia wakil MPN, dia pun bagi, kita telefon. Saya tanya, okey MPN, ada tengok notis? Ya. Betul notis mesyuarat panggil buat di tempat A? Ya. Sekarang buat di mana? Tempat C, Datuk. Itu tak boleh. Saya kata, tolong hantar laporan segera, saya akan keluarkan pekeliling baru, mesyuarat tu tak dipakai. Ya, dia kena macam tu. Okay. Datuk, kami buat cara hybrid, Datuk. Okey, tak ada masalah. Sebahagian di sini, sebahagian ikut. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bila anggota yang ikut cara hybrid di rumah tu nak tanya, cukup tak orang kita hari ini pump internet dimatikan, dia tak boleh ikut mesyuarat. Yang tu saya kata ada masalah sikit, saya akan panggil MPN yang berkenaan. Sebetulnya ada. Datuk, saya dari Melaka tu, okey, ada masalah. Mesyuarat cabang kami tetapkan tarikh sekian-sekian hari bulan. Okey. Saya sebagai ketua cabang dah bagi tahu setiausaha cabang keluarkan notis. Okey, bagus. Tapi setiausaha cabang tak nak keluarkan notis, Datuk. Baik. Saya pun tadi pun setiausaha cabang. Ada dapat arahan? Ya. Saudara hadir tak mesyuarat cabang yang ditetapkan tarikh mesyuarat? Tak hadir. Okay. Tapi ketua cabang dah bagi arahan dia. Kenapa tak keluarkan? Datuk, saya nak fikir dulu ada munasabah tak tarikh itu sesuai atau tidak. Saya kata tak boleh lah. Kenapa you tak datang? Kalau dah dia datang kuasa cabang putuskan, ikutlah. Ya. Kalau you tak buat juga, perlembagaan parti kata Presiden atau pegawai yang dilantik oleh Presiden boleh mengeluarkan notis. Jadi kena. Sehingga tadi dalam 5-6 cabang saja daripada
hampir 100 yang dalam mesyuarat. Jadi kena duduk. Tahu ya? Kalau tidak, dia bergaduh kat bawah. Ketua suruh setiausaha cabang keluar notis, secabang nanti dulu. Saya nak fikir dulu. Mana boleh? Setiausaha cabang dapat arahan keluar. Ya, itu. Ini kes terpencil lah. Ada berlaku di Babatan? Tak ada apa? Tak ada? Alhamdulillah. Mengontaki. Itu contoh. Okey, saya akan ikuti sampai petang. Nanti cabang-cabang Beluran di mana? Tanjung Manis, Igat, Julau, sedang jalan. Okey. Kalau tak cukup juga ada masalah, kita akan hantar orang. 28 bulan ini saya akan hantar orang pulang ke Sarawak untuk menguruskan beberapa cabang yang bermasalah. Supaya bila kongres nanti, saya sebagai Siswa boleh melaporkan Presiden dan rakan pimpinan sidang perwakilan pemerhati 222 cabang telah membuat MADC, 13 bermasalah, 5 pula terbatal. Saya kena lapor sampai macam ini. Ya, ini barulah parti ini boleh berkembang dengan baik. Jaga disiplin organisasi. Jadi saudara, tanpa maksud untuk mengambil banyak masa, saya hari ini pun sebagai galang ganti kepada Presiden, kepada Dr. Wan Azizah, saya ucap terima kasih banyak kepada jemputan Saudara Fahmi dan rakan. Saya doakan mesyuarat berlangsung dengan tertib dan berjaya. Mudah-mudahan usaha kita ini untuk ikut membantu parti sebagai parti yang kukuh dan dihormati akan mendapat keredaan Allah SWT. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia sesuai dengan maksud saya dijemput. Saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Keadilan Lembah Pantai pada 27 bulan 3 2022 pada hari ini.